ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ayat yang ke-22 daripada surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat semalam kita telah ditegur oleh Allah secara langsung tentang ada segolongan manusia, dan moga kita tak tergolong dalam golongan itu. Tapi Allah datangkan dalam bentuk begitu umum. Allah tak kata dan orang kafir itu. Tak. Allah kata kalla bal. No, jangan fikir begitu. Jangan fikir begitu. Kamu sangat suka sangat mencintai kepada dunia. Kamu sangat mencintai kepada dunia. Dan lebih menakutkan, lebih mengerikan, ayat ini datang setelah Allah cerita tentang bagaimana hubungan Nabi dengan Quran. Bagaimana hubungan Nabi dengan Quran. Nabi nak baca tergesa-gesa. So, siapa lagi yang berhubung dengan Quran ni? Kita lah. Kan? Dan selepas sebut tentang orang yang bergelumang dengan Quran, berurusan dengan Quran, ada connection dengan Quran, Allah kata, no, jangan fikir begitu, jangan fikir nak cepat aja. Kamu suka sangat dengan dunia. Kalau ayat sebelum tu cerita tentang orang kafir, kita mungkin boleh rasa, oh ini untuk orang kafir. Tapi ayat sebelum tu cerita tentang Quran. Wow, ini tentang kita. Allah tegur yang kita buat. Jangan suka sangat, jangan cinta sangat dengan benda-benda yang cepat ni. Yang cepat dapat dan cepat habis ni. Kan? Kita, tergerak hati ataupun rasa selesa bila dah pencen, dan waktu itulah kita rasa, aku nak perbanyakkan baca Quran. Lalu dengan semangat yang ada, kita pun berusaha untuk hafal beberapa surah. Kan? Kita tak ada buat apa. Surah-surah yang lazim dibaca, surah Mulk misal kata. Baca-baca tak hafal-hafal. Baca-baca tak hafal-hafal. Dan selalunya kita kata apa? Kita rujuk pada ustaz. Ustaz, macam mana ustaz nak menghafal ustaz? Saya baca-baca tak hafal-hafal lah ustaz. Mungkin dah tua kot. Tuan-puan, kita baca dan kita nak hafal. Dalam hati nak apa? Nak bersegera kan? Ayat ini Allah kata jangan fikir begitu. Kamu suka sangat nak cepat-cepat lah. Kamu suka sangat nak segera-segera lah. Pelan-pelan. Konsisten. Buat je. Sebab kita tak tahu tuan-puan. Kita tak tahu hati kita akan jadi bagaimana bila kita dapat dengan cepat. Sebab waktu kita sedang merangkak. Baca Quran, kena tengok, kena baca. Kalau tak tengok, lupa. Usaha kita untuk buka dah dapat pahala, lihat dengan mata dah dapat pahala. Kita baca satu persatu dah dapat pahala. Malah kadang kita termenung lama dengan satu perkataan tu, itu dah dapat pahala. Tapi bayangkan bila baca dan hafal. Ada lagi nak pegang Quran? Tak. Kadang kita baca, tak ambil wuduk pun. Mengambil kena nak baca surah Mulk. Kadang baca tu, waktu baring. Kalau kita tak hafal, kita duduk menghadap Quran dengan ialah proper.
Dia kadang bila dah hafal, sambil tertidur. So, bila tengah mamai, tahayat mana-mana pergi. Tembus surah Yasin, tembus surah Sajadah, tembus surah itu, surah ini. Sambil masak, fokus kita sudah berbeza. Dan Allah paling tahu dan lebih tahu. Kerana Allah sayang nak bagi kita pahala bertubi-tubi. Atas sebab lambatnya kita. Tapi manusia, dia tak tengok begitu. Dia tengok untuk kepentingan dia. Untuk keselesaan dan kemudahan dia. Sedangkan Allah sedang siap sediakan kita untuk keselesaan, kemudahan di alam kubur dan di akhirat nanti. Wow. Hebat kan? Hebat kasih sayang Allah. Padahal surah tentang kiamat kot. Tentang kiamat. Dengar kiamat tu kita dah rasa, alamak ni stres. Tapi rupanya ada kasih sayang Allah yang begitu luar biasa. Wow. So tak payah nak cepat-cepat. Relax. Man kan. Pelan-pelan kayu. Baca je. So ayat hari ini kita nak tengok ayat 22. 22 surah Qiyamah. So bila kita sedar akan keterlanjuran kita. Apa keterlanjurannya? Di sini suka nak cepat dan kita tak hirau tentang untung nasib di akhirat. Nak cepat tu apa? Sebab kepentingan diri. Tak kita rasa kita mudah, kita lagi senang. Tapi rupanya ada yang kita gadaikan. Apa? Wa tadharunal akhirah. Yang Allah dah sediakan. Jalan yang Allah sediakan. Kenapa? Apa yang berlaku di akhirah? Wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah orang-orang beriman pada waktu itu, pada hari itu. Berseri-seri. Nadirah. Berseri-seri. Dan Allah kata wajah. Allah mulakan dengan kepercayaan kepada hari akhirat. Kemudian Allah datangkan baca Quran. Kemudian Allah datangkan konsep dan prinsip baca Quran. Biar lambat asal bahagia di syurga. Kemudian Allah datangkan kesan impak kepada orang yang ikut nasihat. Apa dia? Relax. Baca slow-slow. Baca pelan-pelan. Wajah mereka yang selama ni duk menghadap Quran. Wajah mereka yang selama ni menghadap Quran. Wajah itu pada hari akhirat nanti. Berseri-seri. Nadirah. Muka ahli syurga akan gembira. Bercahaya. Bersinar. Bergemerlapan. Digunakan wajah pada ayat ini. Kerana dari wajahlah yang akan menunjuk kegembiraan seseorang itu. Diguna wajah pada ayat ini. Kerana wajah inilah yang sering menghadap Al-Quran. Dan kalau kita hafal, soalannya kita buka lagi tak? Tidak, kita tinggal baca. Sudah tidak menghadap mushaf. Lain kan? Lain. Wujuhu yawma idzin nadirah. Pada hari akhirat, muka orang-orang beriman berseri-seri. Kan? Kalau sebut pasal Imam Syafi'i, satu hari dia baca 1 kali khatam. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni genius. Dia gifted. Tak semua orang macam tu. Dia gifted. Dan cara hidup orang gifted ni,
Beza dengan kita. Tuan-tuan boleh cari dekat YouTube. Apa nama? Orang yang baca Quran speed reading. Saya tak tahu itu ke istilah yang sesuai. Tapi saya pernah nampak video orang baca Quran speed reading. Dan dia memang baca. Dia bukan humming. Dia memang baca. Kan kita tertanya-tanya macam mana Imam Syafi'i boleh baca satu hari 2 kali khatam dalam Ramadan. Setiap hari. Setiap hari. Dan dalam video tu, pengacara tu disuruh orang ni baca. Disuruh orang ni baca hadar. Hadar ni baca slow-slow. Satu-satu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Baca tartil. Kemudian disuruh baca hadar. Baca hadar ni laju. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun wa wujuhu yawma idzin basirah. Baca laju. Dan lepas tu dia kata, kau baca seperti mana yang kau nak hatam. Dia baca punya laju, tapi tangan bergerak. Tangan dia bergerak. So, pengacara tu dia cuba. Dia test betul ke orang ni baca atau dia saja bunyi-bunyikan. Tengah tangan orang tu baca. Pengacara tu pegang tangan tu stop. Apa perkataan? Yauma idin. Apa perkataan? Tazunnu. Sedangkan orang macam tu je. Apa perkataan? Dia tahu perkataan yang ditunjuk tu. Kalau kita speed reading, lain. So, Imam Syafi'i gifted. Dia genius, dia gifted. Cara dia berfikir, keupayaan dia. Dia baca muka surat kanan, dia hafal muka surat kiri, tuan-tuan. Itu Imam Syafi'i. Kita jauh lah dari itu. Kita jauh. So, sebab tu orang-orang yang gifted macam ni, kita tak boleh nak buat perbandingan dengan kita. Jauh. Sama macam kadang kalau kita dengar cerita tentang sahabat Nabi. Lazimnya cerita-cerita tentang sahabat Nabi ni, kita datangkan kisah tentang sahabat yang utama. Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dengan Umar ni level sahabat yang kita tak terjangkau. Kita tak boleh buat perbandingan dengan Abu Bakar. Dia ni lain. Dia juga gifted. Dia juga istimewa. Tak mungkin kita boleh belanjakan, keluarkan harta kita 100% untuk agama. Tak mungkin. Kita duk fikir benda lain. Mana nak bayar komitmen, mana nak belanja isteri tersayang, anak-anak lagi, nak Google, nak baju swimming. So, kita tak boleh nak buat perbandingan begitu. Dia punya comparison tu apple to orange. Tak mungkin kita punya perbandingan ni nak dibuat dengan Abu Bakar yang Allah puji di dalam Quran. Allah datangkan dia sebagai contoh dalam Quran. Tak. Tapi untuk kita dapatkan contoh, dapatkan idea, macam mana kita nak buat, tu boleh. Tapi nak buat perbandingan, iman Abu Bakar ditimbang, seorang-seorang dia, lebih berat berbanding dengan iman seluruh manusia ditimbang timbangan sebelah. Itu berat iman Abu Bakar. Dahsyat. Dahsyat. So, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah manusia pada hari itu yang sering menghadap Quran berseri-seri. Berseri-seri. Tuan-tuan, kalau nak tengok wajah isteri berseri-seri, cuba sesekali
buatkan dia surprise. Belikan Thermomix ke, kan, belikan apa, vacuum Dyson ke, peti ais Mac ke. Tu kalau peti ais Mac tu, ui, garu kepala tuan-puan. Harga mau 24,000. Custom made. Ui, bawa jalan-jalan ke, wajah kegembiraan tu tak boleh sembunyi. Wajah kegembiraan tak boleh sembunyi. Walaupun pakai mask, kita tetap nampak matanya sepet-sepet sikit sebab duk senyum. Dan Allah kata dia berseri-seri, nadirah. Kenapa wajah berseri, tuan-puan? Why? Cuba bayangkan, kita berhari raya di Istana Negara. Tak ada, rumah saya tak ada alat tu. Tak ada. Sebab bila saya tawarkan nak belikan orang rumah, dia kata, tak payahlah bang. Tak payahlah, tapi sambil cubit-cubit. Tak payahlah bang. Tak payah. Thermomix. Dia tak minat Thermomix. Dia lagi suka original. Sebab dia kata tu bibit Jerman. So, gambarannya macam ni. Untuk masuk ayat seterusnya. Kita beraya dekat Istana Negara. So, sedang-sedang kita bila datang pula sorang-sorang atas jemputan, anak-anak semua tinggal, suami yang jaga. Jarang-jarang suami boleh jaga anak, hari tu dia nak jaga. So, beraya kat Istana Negara. Tengah-tengah kita sorang-sorang makan sate, kan? Sorang-sorang makan sate. Tiba-tiba ada orang tegur dari belakang. Tu sorang-sorang ni. Tengok-tengok pasu, kan? Tengok-tengok frame. Ada orang tegur siapa kita dari belakang. Oh, rupanya Azizah Maimunah Iskandariah. Aminah Azizah Maimunah Iskandariah. Nama dia memang panjang. Tunku Permaisuri. Tegur. Macam mana muka kita? Masa mencuka? Tak. Penuh kekaguman. Kita automatik senyum. Happy. Bahagia. Itu baru dapat tengok Permaisuri depan mata. Sekarang Allah gambarkan dapat tengok dia. Ila Rabbiha nazirah. Melihat kepada Tuhannya. Melihat kepada Tuhan. Sebab tu kali ini Allah datangkan wajah tu. Dia punya berseri. Kan kerana hanya kita gembira dapat masuk syurga. Tapi kerana dapat melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan. Sebab waktu dekat dunia kita hanya berusaha untuk melihat kalam dia. Kita berusaha untuk melihat kalam dia. Dan kita harap satu hari nanti kita dapat melihat wajah dia. Wajah dia. Ila Rabbiha nazirah. Melihat Tuhan ni. Dan hanya dengan dapat melihat wajah Tuhan ni, tuan-puan, cukup membuatkan kita bahagia selamanya. Kira selama ni kita dapat surat cinta. Dapat tengok tulisan. Dapat baca apa yang dia nak. Dan kita cuba untuk faham apa yang dia sampaikan. Dan bahasa tu bahasa asing bagi masyarakat Melayu. Bahasa Arab bukan bahasa kita. Tapi kita berusaha sedaya upaya nak fahamkan. Cari maknanya.
kita belajar, kita dengar. Dan hanya dengan asbab kita baca Quran, Allah sudi untuk pandang kita, untuk bagi kita peluang lihat wajah dia. Itu penghormatan tuan-tuan, penghormatan. Sebab kalau dikira, apa jasa besar kita terhadap agama sebelum ini, sehingga Allah sudi ajar kita baca Quran. Sehingga Allah sudi campakkan iman dalam hati. Apa jasa kita? Tahukah anda bahawa Allah boleh saja pilih kita untuk jadi seekor gajah. Allah boleh saja jadikan kita untuk jadi seekor nyamuk. Hayat dia seminggu. Tapi Allah pilih kita. Pilih roh kita. Bagi peluang untuk hidup. Pada 25 Disember ni, 2022. Untuk dapat kenal, faham perkataan dia. Sehingga kita dijanjikan untuk melihat wajah dia. Wow. Itu kan sudah sangat bahagia. Mendengarnya sahaja bahagia. Menitiskan air mata gembira. Petah lagi waktu kita benar-benar melihat dengan biji mata. Ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha nazirah. Dan sebagai perbandingan, kan ada orang-orang yang tak percaya di awal surah ini, menafikan hari kiamat, mengejek dan memperolok-olokkan. Dan Allah kata ada juga wajah pada hari itu, basirah, menggunakan sin. Basirah. Dan, sebelum tu, okey. Allah guna perkataan nazirah. Nazirah. Kan ada alif kat situ. Ada alif. Nazirah, fa'il. Nazirah ni fa'il. So, fa'il ni, dia adalah isim. Isim. Isim kan dia punya, apa? Isim ni dia punya sifat, antara sifat isim kan kekal. So, nazirah tu, bagaimana cara kita pandang Allah? Daripada perkataan nazirah tu bagi tahu kita, dapat beri gambaran pada kita, bila kita lihat Allah, kita akan terpegun dengan sangat lama. Dan pandangan mata ni tak berkelip. Sebab bila kita kelip, kita akan miss the moment dalam sela masa kelipan mata. Kita pandang terpegun dengan sangat lama, mata tak berkelip. Seolah-olah masa tu berlalu selama-lamanya di pandang Allah. Nazirah. Donation fa'il. Dan kita tak pernah memandang sesuatu dengan rasa sangat mengkagumkan, mesmerize, astonishing ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu apa bahasa yang wajar dalam bahasa Melayu kan. Kalau orang putih itu adalah astonishing, mesmerize. Itu mungkin apa? Terpegun, terpesona, terpana.
kalau melihat Allah. Dan Allah not even mention apa yang kita lihat. Keseluruhannya ke, wajahnya ke. Sebab surah selepas ini, surah Insan yang menjadi kembar kepada surah Qiyamah, Allah bagi tahu harapan manusia untuk melihat wajah Allah. Di sini tak sebut wajah, tapi himself. Oh, dahsyat. Dahsyat, tuan-tuan. So, dalam dunia ni, apabila kita beriman dengan yang kita tak nampak, pahala tak nampak, dosa tak nampak, akhirat kita tak nampak, kan, berkat pun kita tak nampak, tapi kita percaya malaikat kita tak nampak, kelak Allah akan beri kita dapat melihatnya. Allah sebut dalam surah Abasa, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Muka, wajah-wajah pada hari itu musfirah, berseri-seri, dhahikah, tertawa, mustabsyirah, lagi sangat riang gembira. Nah, bentuk macam tu. Sering tertawa dan sangat bergembira. Mustabsyirah. Dan dalam hadis ada dalil yang memberitahu kita dengan jelas yang kita akan dapat lihat Allah. Lihat Allah. Daripada Humaidi menceritakan kepada kami dari Marwan bin Muawiyah, berkata telah menceritakan Ismail dari Qais dari Jarir bin Abdullah. Pada satu malam, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melihat ke arah bulan purnama. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb. Kalian akan melihat Rabb Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kan, macam kita tengok bulan purnama. Rakyat Malaysia semua dapat melihat bulan purnama walau dia dekat mana pun. Tak terhalang, tidak akan mengalami kesulitan dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu, ini syarat untuk melihat Allah macam melihat bulan purnama. Jika kalian mampu untuk menjaga solat sebelum terbit matahari, solat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari, solat asar, maka jagalah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kita jaga solat subuh, kita jaga solat asar. Ringan kan? Ya, ringan bagi yang biasa buat. Jaga solat subuh, jaga solat asar. Kemudian Nabi baca surah Qaf ayat 39 tadi itu. Ismail menyebut Allah, oleh itu jangan sekali-kali dua solat itu terlepas darimu. Jagalah keduanya dengan baik. So, berapa ramai yang dah konsisten jaga solat ni? Dan moga-moga kita terus konsisten untuk jaga solat. Tuan-puan, bila kita dah konsisten, benda tu jadi susah tak? Tidak, kita memang nak buat kan? Cuba bandingkan tuan-puan, masih ada lagi orang Islam yang begitu pandang enteng pada solat. Subuh dinosaur, asar di padang. Kenapa? Kenapa dia pandang enteng? Kalau ikut hadis ni, kita boleh kata dia tak nak lihat Allah.
dia tak nak lihat Allah. So berdasarkan hadis ni tuan-puan, ini juga mungkin cara kita nak motivasikan anak kita. Kan anak kita nak dikejut subuh tu kan lihat, bisikkan. Nak tengok wajah Allah tak dekat hari akhirat nanti? Nak tengok tak Allah? Tapi lazimnya kita punya motivasi untuk kejut anak subuh apa? Nak kena bakar api neraka, tak nak solat? Nak kena bakar api neraka, tak nak solat? Oh, rupanya dia ada bentuk motivasi lain. Daripada kita teruskan ingatkan dia pada api neraka, cuba bawa sesuatu yang sangat menghiburkan. Jom kita sama-sama berusaha nak lihat wajah Allah. Jaga solat zuhur, jaga solat subuh, jaga solat asar. Kerana dua solat ni singkat waktu ni. Singkat. Kemudian apa lagi? Dalam dunia memang tak akan ada manusia boleh lihat Allah. Yang kata manusia boleh nampak Allah adalah golongan tarekat dan sufi. Sedangkan Nabi pun tak pernah lihat Allah. Berdasarkan dalil-dalil yang lebih sahih. Walaupun hakikatnya baginda pernah Isra' dan Mi'raj. Kan? Pernah Isra' dan Mi'raj. Pernah berada dekat Allah bukan bermaksud dia lihat Allah. Berada dekat di Sidratul Muntaha tu, dekat dengan Allah, Nabi tak kata lihat Allah. Kan Allah sebut dalam surah Syura, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya. Tak layak bagi manusia untuk Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu. Allah beri wahyu, bukan direct terus. Nabi Musa bercakap terus dengan Allah. Tapi dalam bentuk ni bagi wahyu. Atau dari sebalik dinding mendengar suara sahaja. Nabi Musa bercakap dengan Allah, bukan Nabi Musa lihat Allah. Bercakap dengar suara je. Atau dengan mengutuskan utusan lalu malaikat. Lalu utusan itu sampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha tinggi keadaannya, lagi maha bijak. Kerana kalau ikut logik, tuan-puan, Allah sebut tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nazirah tadi dalam bentuk macam mana? Terpana, terpukau dalam tempoh masa yang lama. Boleh jadi selama-lamanya. Kalau Nabi melihat Allah waktu Mi'raj, Nabi takkan turun. Nabi takkan turun sebab dah terpukau. Satu Nabi tak diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala waktu Mi'raj. Waktu Mi'raj. Dan dari ayat ini kita dapat tahu bahawa Allah tidak berjumpa terus dengan manusia walaupun para nabi, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam. Malah hadis riwayat Aisyah yang menolak pendapat Nabi melihat Allah. Aisyah pernah mengatakan, siapa yang meyakini bahawa Muhammad pernah melihat Tuhannya, bererti dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Oh, macam tu. Tapi kita, waktu cerita Isra' Mi'raj, ada yang kadang tergelincir kata Nabi melihat Allah. Tak, Nabi tidak melihat Allah. Tak.
sepanjang Nabi hidup dekat dunia? Tak. Kemudian dalam hadis Abu Zar, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah Nabi melihat Allah ketika Isra' Mi'raj? Nabi jawab, Nur, anna arahu, cahaya. Macam mana aku melihatnya? Maksudnya Nabi hanya nampak cahaya. Contoh macam ni tuan-tuan. Kita di tempat gelap. Orang rumah kita nak buat spot check. Kita duduk gelap-gelap dalam bilik. Orang rumah nak buat spot check. Dia bawa torchlight. Bila dia buka pintu, dia suluh torchlight pada kita, pada mata kita. Kita boleh nampak ke siapa yang suluh? Nak nampak macam mana nampak cahaya? Gitu. Contohnya macam tu lah. Contohnya macam tu. Dan Nabi jawab, cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Aku melihat cahaya. Bukan melihat Allah. Gitu. So kita sedar yang ada juga pandangan yang mengatakan Nabi pernah melihat Allah semasa Isra' Mi'raj. Tetapi ini pandangan yang lemah. Yang suka berpendapat boleh melihat Allah. Ni golongan tarikat dan sufi. Dan memang sifat mereka itu ambil mudah dengan dalil yang lemah. Jangan macam tu. Janganlah pegang pendapat mereka yang tak guna dalil yang kuat. Dalil yang kita kena guna ni dalil yang sahih, yang kuat. Bukan pakai logik akal kita je. Tak. Kita tak mampu memikirkan tentang Allah. Dalil lain yang mengatakan bahawa orang mukmin akan diberikan kelebihan melihat Allah dalam surah Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Untuk orang-orang yang berusaha. Tuan-puan, kita sedang berusaha kan? Sama-sama berusaha kan? Berusaha menjadikan amalnya baik, semakin hari semakin baik. Lilladzina ahsanul husna. Orang yang sentiasa berusaha jadikan amalnya makin baik, makin baik, makin baik. Dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan kemuliaan. Allah kata dikurniakan segala kebaikan wa ziyadah. Ziyadatun. Ziyadatun ni bukan hanya satu tambahan, tetapi bertambah-tambah infinite. Sebab dia tambahan yang tidak tahu. Tanpa alif lam. Tambahan tu tak tahu berapa banyak, tapi semakin bertambah. Dan air muka mereka berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan. Mereka ahli syurga dan kekal di dalamnya. Perkataan ziyadah dalam ayat ini ditafsirkan sebagai melihat Allah. Kerana mereka memang telah dimasukkan dalam syurga dan mereka diberi satu tambahan, iaitu melihat Allah. Dan itulah satu-satunya impian dan hasrat kita untuk melihat Allah. Tidakkah kita teringin untuk melihat zat yang telah menjadikan kita, memberi nikmat kepada kita, memberi kasih sayang tanpa syarat, yang kita sembah selama ini, yang kita konsisten untuk berhadapan dengan dia, 5 waktu, 17 kali, sehari semalam, 17 kali sujud. Sujud berapa? 17 rakaat. Kita sujud berapa kali? 34 kali. Setiap rakaat 2 kali sujud. 34 kali sujud. Bayangkan kalau kita tahu ada orang yang beri bantuan keuangan, ada permaisuri yang sedang menyapa kita, dan permaisuri itu bagi bantuan keuangan dari kita kecil sampai dewasa, dan kita ada peluang untuk bertemu dengan orang tu.
Tidakkah kita beria-ia untuk bertemu dengannya? Dan proses untuk bertemu tu nanti tuan-puan, Allah cerita surah selepas ni. Sengaja saya bawa surah ni, nanti kita pergi ke surah selepas ni, apa proses yang kita buat sebelum bertemu Allah. Oh, luar biasa. Luar biasa. Dan proses tu sebenarnya kita selalu baca awal pagi subuh surah Insan. Tapi sebab kita baca, bukan kita. Imam baca cepat, laju nak kejar masa. So kadang kita tak sempat nak hayati apa proses yang kita lalui untuk bertemu Allah. Apa proses yang beria-ia kita buat tu untuk bertemu Allah. Kan? Kita sangat teringin nak jumpa Tuhan. Kalau kita begitu dengan orang lain, apatah lagi dengan Allah. Patutnya kita lebih mahu untuk berjumpa dengan Allah. Tapi Allah hanya nak berjumpa dengan ahli syurga. So jangan lupa untuk berdoa pada Allah supaya masukkan kita dalam syurga. Malam-malam nak tidur lepas solat, berdoalah yang baik-baik pada Allah. Mohon untuk bertemu dan melihatnya. So wujuh yauma idzin basirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang muram. Muram, durja. Muram, bodoh. Yang dapat melihat Allah adalah ahli syurga sahaja. Kita kalau pergi pejabat kerajaan, kan dia tulis kat dekat pintu, untuk kaki tangan kerajaan saja. Untuk kaki tangan sahaja. Eksklusif untuk mereka saja. Kalau pergi ke restoran, dia tulis kat pintu tu, staff only. Untuk pekerja kat situ dia, yang pandai-pandai nak masuk. Kalau masuk pun nanti ditegur, suruh keluar. Dan untuk melihat Allah hanya ahli syurga. Dan masuk syurga ni hanya orang beriman. Hanya orang beriman. Sebab kadang orang Islam, dia singgah dulu. Yang masuk syurga ni, level paling rendah, hanya orang beriman. Sebab orang Islam, dia singgah dulu. Dia singgah dulu sebelum masuk syurga. So, yang dapat melihat Allah, hanya ahli syurga, sedangkan ahli neraka tidak ada peluang itu. Surah Mutaffifin, kita dah lalui. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjubun. Jangan lagi buat benda semacam tu. Jangan lagi jadi mutaffifin. Kerana mereka pada hari itu lamahjubun, terdinding, terhijab. Kenapa wajah mereka muram? Tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka amat yakin. Wajah dia muram kenapa? Mereka yakin. Ayyuf'ala biha faqirah. Mereka yakin mereka bakal diazab dengan azab yang menghancurkan, membinasakan. Bayangkan bangkit-bangkit saja, wajah sudah muram. Belum lagi masuk neraka. Wajah muram sebab mereka sangat yakin. Mereka dah tahu dah nasib mereka. Di mahsyar lagi mereka dah tahu. Mereka akan bermuram. Di mahsyar lagi mereka dah susah. Dengan keadaan yang sangat menyusahkan. Bayangkan pesalah yang dibawa ke mahkamah. Sebelum diadili, dia dah tahu dah dia salah. Muka mereka di mahkamah pun sudah muram. Mereka dah tahu mereka bakal dihukum.
Kalau dalam Abasa tu, wa wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah. Muka orang-orang yang engkar pada hari itu penuh berdebu. Why berdebu? Sebab orang-orang Arab ni, tuan-tuan, kalau diorang bersukan, antara sukan yang diorang biasa buat ialah bergusti. Bergusti. Ha. So, gusti ni, kan dia guling-guling. Biasa orang yang kalah ni, dia akan baham tanah. Yang disebut berdebu muka. Orang yang kalah ni, biasa baham tanah. Kalau dulu waktu muda-muda jadi mak rempit, orang yang kalah ni biasanya makan asap. Nah, makan asap kat belakang kan. Dia motor kat depan, orang kat belakang ni dia makan asap orang kat depan ni lah. So muka dia berdebu. Itu yang Allah kata wa wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah orang-orang yang kalah pada hari itu penuh dengan debu. Tarhaquha qatarah. Diliputi warna hitam legam dan gelap gelita. Bukan sahaja berdebu, hitam, diliputi pula warna hitam. Mungkin ada bentuk macam awan hitam macam tu, muka mudi gelap gelita. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir dan derhaka. Perkataan yang Allah guna dalam ayat ini, tadi surah Ambasa, dalam ayat ini, faqirah. Faqirah. Dekat mana biasa kita jumpa perkataan faqirah ni? Fakir miskin. Fakir miskin. Faqirah kata dasarnya faqarah. Fakir. Fakir ni, fakir yang kita kata fakir miskin. Apa maksud fakir? Fakir tu maksudnya tulang belakang, tuan-tuan. Tulang belakang. So, fakir miskin adalah golongan yang tulang belakang dia dah patah. Tak mampu nak tanggung beban yang berat. So, bila dia tanggung beban berat ni, tulang belakang dia patah, apa jadi? Dia tak boleh bergerak, tak boleh buat apa. Itu yang perlu dibantu. Itu masuk fakir miskin. Kan selama ni kita duk rasa fakir miskin tu apa? Orang yang tak mampu dah nak tanggung. Sehingga tulang belakang dia terbeban, patah. Gitu. Dia sangat perlu dibimbing. So, perkataan faqirah dalam ayat ini bermaksud sesuatu azab yang boleh mematahkan tulang belakang. Dan dia represent sesuatu yang sangat berat sehingga boleh mematahkan tulang belakang. So, kalau dekat dunia, orang fakir ni, bayangkan kalau orang tu patah tulang belakang. Apa dia boleh buat? Nak gerak pun tak mampu. Seorang yang patah tulang belakang ni, dia perlu dilayan macam mana? Serba-serbi kena bantu. Tolong angkat, tolong mandikan, tolong ambilkan wuduk. Kalau dia buang air, tolong cebokkan. Serba-serbi kena buat sebab dia fakir. So, fakir miskin ni kita kena tolong dia serba-serbi. Bukan sekadar bantuan one off. Perlu pandu dia. Perlu guide dia. Tapi pada hari itu, tazunnu ayyuf ala biha faqirah. Kenapa muka dia muram? Sebab dia confident. Dia bakal diseksa. Oh, by the way, kenapa Allah sebut wajah? Dekat dunia dia tak menghadap Quran pun. Tapi kenapa sebut wajah? Sebab waktu dekat dunia, dia confident. Mendabik dada. Mengangkat muka yang kata, mana ada kiamat. Kan?
La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bila. Kan tunjuk muka bila kiamat. Bila bak datang. Tapi bila sampai itu jam, muka dia muram. Dia sangat yakin dia bakal diseksa. Wow. Wallahu a'lam. Kembali kepada moderator. Kita sambung lagi insya-Allah esok lusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh buka soalan ke Ustaz? Boleh. Ada sesiapa yang nak bertanya ke? Silakan, siapa yang nak bertanya? Mana tahu nak wish Merry Christmas ke? Okey, baik. Ada soalan ke dari jemaah? Ke dah tak sabar nak beraya? Mana tahu nak beraya. Rasanya semua dah jelas Ustaz. Oh, ada soalan ke? Ada ke? Dengan Ustaz tadi sampai tak tak ada soalan punya, sedapnya Ustaz bagi. Oh, Ustaz pakai Ustaz dah bagi apa tu? Santa Claus. Merry Christmas. Santa Claus. Santa Claus. Saya nak tanya Ustaz, macam mana kalau geng-geng yang suka dia buat macam preparation nak perang tu, dia buat banyak-banyak beras kat rumah dia. Okay, dia kata dah nak datang, macam tu lah, ada geng-geng macam ni. Dia buat banyak kat rumah dia, tin-tin sardin. Boleh ke? Ada geng-geng dekat dalam TikTok kot, Facebook ke, saya tak tahu. Dia ada ketua dia, nanti dia kata kena buat, beli banyak-banyak sardin, beli parang, beli tempat masak, buat beras. Macam ni kan, dia buat beras tu banyak-banyak. Dia kata nanti dah nak perang ni, dah nak Dajjal datang, dia ada geng-geng ni. So orang yang buat ni dia macam kumpulan yang merasakan macam tu tindakan yang wajar untuk menghadap Dajjal macam tu. Gitulah. Dia bukan nak berzikir, tapi dia pergi prepare barang-barang sardin, tin banyak-banyak. Padahal boleh expired je kan, tapi gitulah. Apa pendapat Ustaz, betul ke geng-geng macam ni? Okey. Pertama memang ada hadis Nabi yang sebut tentang Malhamatul Kubra. Apa dia Malhamatul Kubra ni? Perang besar di akhir zaman nanti. Perang besar di akhir zaman. Dia ada kumpulan yang bakal menentang Dajjal, diketuai oleh Imam Mahdi. Dan kemudian diberi sokongan pula diberi sokongan oleh Nabi Isa, dan akhirnya Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Cuma waktu berperang tu dipercayai bahawa dah tak ada dah teknologi ni, semua menggunakan senjata-senjata pedang, parang semacam itulah, guna tenaga fizikal. Lalu disebut juga bahawa tak kala datangnya Dajjal, maka bumi akan kemarau. Susah nak dapatkan sumber air. Jadi kerana sumber air ni keperluan, Allah beri keupayaan pada Dajjal untuk dapat hasilkan daripada tangan kanan kehidupan, dari tangan kiri kebinasaan. Dari tangan kanan boleh hasilkan air, dari tangan kiri boleh hasilkan api, dari tangan kanan boleh provide roti untuk makan, dari tangan kiri boleh provide kehancuran, kebinasaan. So itu dia punya latar belakang fahaman tu, hadis yang sebut begitu. So bila kita salah anggap bumi akan kemarau, makanan susah nak dapat. So bagi manusia yang melihat keperluan dunia ni adalah fizikal dan material, dia akan simpan makanan. Kan? Dia akan simpan makanan. Tapi kalau melihat keperluan hadis tu, apa yang kita perlu sediakan?
Dajjal ni dia datang membawa seolah-olah dia Tuhan berkuasa. Dia Tuhan dan berkuasa. Allah nak kita prepare akidah, kepercayaan. Jangan sampai bila diuji dengan kesukaran, kita sanggup gadai iman, gadai akidah. Surah Baqarah bagi tahu siap-siap. Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka yang sanggup barter trade, yang sanggup tukar hidayah dengan kesesatan. Dia sanggup tukar iman dia dengan apa yang Dajjal tawarkan. Kenapa sibukkan tentang makan, tapi tak sibuk tentang nak kenal Tuhan? Persediaan apa yang kita buat ni? Kan? Kenapa tidak risaukan tentang akidah kita? Dan anak-anak, betul ke kita benar kenal Tuhan? Atau kita hanya syok sendiri, macam ni ikut Tuhan? Malah ada yang kata, tak payah sebab dalam banyak-banyak makanan ni, antara makanan yang kekal lama, kurma. Maka ramai-ramailah kita berbisik sesama sendiri. Yusuf Tayyub. So akidah tu, betulkan tauhid, benar kenal Allah, bergantung benar pada Allah, bukan bergantung pada makanan. Tawakal tu pada Allah, bukan tawakal pada makanan. Akhirnya bila dia sediakan pasal makanan, makanan ada expiry date. So bila makanan tu rosak, terpaksa. Saya dah terpaksa, Ustaz. Makanan saya dah rosak, dah tak boleh makan. Saya terpaksa lah minta pada Dajjal. Dia je ada sumber makanan. Kan? Tadi ada soalan pula. Apa hukum untuk kita ucapkan Merry Christmas? Ada tu dalam Mufti Wilayah punya Bayan Linnas. Nanti boleh rujuk. Ikut kepada apa tanggapan kita. Kalau kita nak meraihkan keharmonian pelbagai bangsa, pelbagai agama, tanpa kita menanggap bahawa dia berkait dengan akidah, ucap sahaja. Tapi kalau kita ragu-ragu, tak yakin, sebut sahaja. Happy holiday, selamat bercuti. Sebab dia tak ada kaitan dengan akidah. Tak ada kaitan dengan akidah. Sebab Christmas ni dia melibatkan kepercayaan. Kepercayaan yang dipercayai, ada bentuk macam Santa Claus bagi hadiah. Itu kan cuma gula-gula kepada anak-anak. Sedangkan dia tak ada asas pun. Dia kata Nabi Isa, mana ada Nabi Isa nak turun macam tu? Tak. So, orang yang masuk syurga selepas dari neraka masih berpeluang untuk mendapat nikmat wajah Allah. Masih. Kan tadi syarat untuk dapat melihat wajah Allah jadi ahli syurga. Kan dia dah masuk syurga. Dia masuk syurga pula malu-malu. Sehingga Allah tawarkan. Kau nak masuk syurga? Tak, ya Allah, dia merayu pada Allah. Mula-mula dia merayu. Ya Allah, aku nak kalau boleh aku nak dekat pintu syurga. Dapat pintu pun jadilah. Aku dah tak minta apa-apa dah lepas tu. Lepas tu Allah bagi masuk dekat pintu. Mula-mula dia ditarik daripada neraka. Kemudian dimandikan dekat sungai kehidupan. Bila dah mandi kat situ dia hidup kembali. Allah dudukkan. Apa permintaanmu? Dia kata nak minta duduk dekat pintu. So Allah dudukkan dekat pintu. Bila duduk kat pintu, kan waktu kita budak-budak dulu kan.
kita nak pergi tengok Gaban. Rumah kita tak ada TV. Rumah jauh, nak balik jauh. So nak tengok TV, tengok Gaban. Semua kawan-kawan yang lain racun. Jomlah tengok Gaban kat rumah aku. Kita pula malu-malu. Aku tengok dari pintu je lah. Kawan kita dah jemput lah masuk. Aku segan lah, tak apalah aku tengok dari pintu lah. Tengok dari pintu berdiri. Lama-lama kaki dah kematu. Ya Allah, boleh tak aku masuk seberang? Masuk sikit je. Kat depan pintu pun tak apa. Bila dapat masuk depan pintu, dia dah bersumpah dia, aku nak depan pintu, lepas ni aku tak minta yang lain. Bila dah dapat masuk, tuan-puan, hilang dah apa yang diminta tadi. Ya Allah, aku nak masuk dalam. Ya Allah, aku nak masuk dalam. Ya Allah, dia merayu-rayu. Dah dapat ni, merayu-rayu pula nak masuk. Bila dah dapat masuk, dia pergi merayu tu sehingga Allah ketahui. Dan Allah kata, aku janjikan kepadamu dunia dan 10 kali ganda dari itu. Nikmat yang Allah beri dalam syurga ni paling rendah. Seolah-olah Allah bagi dunia dan 10 kali ganda daripada apa yang pernah kita nampak dekat dunia. Itu paling rendah. Seorang yang masuk syurga selepas dari neraka tetap dapat nikmat wajah Allah. Wow. So untuk Dajjal, tuan-puan kena dalami surah Kahfi. Surah Kahfi. Dan dalam surah Kahfi tak sebut tentang sediakan makan minum. Tidak. Dia tentang bagaimana kita punya kepercayaan, akidah, dan kepercayaan tu, kita punya keyakinan tu macam Ashabul Kahfi, selamatkan diri ke gua. Kalau kita nak selamatkan diri, kita pergi luar negara. Bukan mencari tempat persembunyian macam gua. Sebab gua, sifat dia, kita masuk pintu tu, keluar pintu tu. Kalau dah masuk pintu tu, nak keluar macam mana kalau orang sekat dekat pintu? Lari ke gua kan adalah pilihan yang sebenarnya bunuh diri. Tapi kerana yakin dengan bantuan Allah, mereka lari ke gua. Kerana yakin Allah yang selamatkan. Dahsyat, tuan-puan. So kita boleh yakin macam tu ke? Ustaz, bila kita diberikan hadiah untuk celebrate Christmas, selain berterima kasih, apa yang lebih ideal untuk menghadapi mereka? Bagi hadiah, terima je orang bagi. Kalau balas bagi hadiah balik macam salah. Tak bagi apa-apa balik pun macam salah. Kita anggap je kita sedang bercuti. Happy holiday. Happy holiday. Bertukar-tukar hadiah, nak gembirakan orang, bagi je. Tak apa. Bukan kita bertukar-tukar akidah. Bertukar-tukar hadiah. Bukan bertukar akidah. Bila sebab Puan Farhana memang dalam komuniti tu. Dengan komuniti yang menyambut, meraikannya. So kita anggap sajalah bercuti. So itu lebih selamat dan lebih bahagia. Kan hari itu kita dah lalui Kahfi kan, tentang Dajjal ke belum? Belum lagi lah Ustaz. Tak apalah, nanti lain kali lah. Kahfi itu panjang dan detail. So wallahu alam. Ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada, jom kita sarapan.